Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi para pelajar. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat adanya ya. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang apakah sumber dan kepentingan sumber dalam penulisan esei sejarah. Dalam beberapa siri sebelum ini, saya terangkan berkaitan dengan esei sejarah, jenis-jenis sumber dan sebagainya. Ini saya buat perincian. Okay, bila kita nak menulis satu esei sejarah, sekarang kita dalam proses mengumpul bahan dan kita akan masuk fasa seterusnya, itu menulis esei. Jadi apabila kita nak menulis esei, kita mesti mencari dahulu sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang hendak kita tulis atau berhasilkan. Sebab sejarah ini adalah satu penceritaan ataupun pengkisahan. Jadi kita cuba fahamkan sebaik mungkin mengapa sumber itu penting dalam penulisan esei sejarah. Teruskan bersama saya, Suka Sensei. Mari kita terus berlangkah di Pak Pelajar. Sejarah merupakan catatan kronologi peristiwa penting. Jadi kajian peristiwa masa lalu. Ini terdapat dalam Webster First Pocket Dictionary. Ini pelajar boleh rujuk dekat sini. Buku surat 149. Iaitu antara perkara penting. Bila kita menulis esei, kita mesti mempunyai rujukan sumber mana yang kita ambil. Yang ini yang saya katakan kita letakkan di nota hujung. Ini untuk menjelaskan tentang sejarah yang dikatakan sebagai catatan kronologi peristiwa penting. Sejarah juga berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai naratif yang dapat ditulis daripada bentuk visual ataupun lisan ataupun gabungan ketiga-tiga tentang peristiwa masa lalu yang memberi makna bagi sekumpulan individu tertentu pada waktu dan tempat tersebut. Ini seperti dikatakan oleh Ocampo pada yang dalam eseinya pada tahun 2011. Contoh kita ambil daripada mana, kita nyatakan sumbernya daripada mana. Itu yang penting bila kita buat penulisan berdasarkan sumber. Satu lagi, sekiranya anda bercakap dengan seorang lelaki dalam bahasa yang dia fahami, itu akan menjadi kepalanya. Tetapi sekiranya anda bercakap dengannya dalam bahasanya, itu akan masuk ke hati. Okay? Ini antara petikan daripada Nelson Mandela yang mengatakan apa sebenarnya peristiwa penting dalam sejarah itu. Sejarah juga adalah berkaitan dengan reconstruction ataupun pembinaan semula. Jadi sebagai seorang penulis, bila kita nak mengisahkan sesuatu bahan yang kita tulis, jadi kita telah menstruktur semula sesuatu rangkaman atau peristiwa yang telah berlaku dalam konteks yang baru. Okay, berdasarkan kefahaman, tafsiran, itu persoalan yang hendak kita huraikan. Itu perkara penting. Seperti yang dikatakan oleh E.H. Carr, salah seorang historian barat yang terkenal, sejarawan banyak kali dikeluarkan dari peristiwa yang disiasat. Bila dia menulis tentang sesuatu peristiwa ataupun perkara yang telah berlaku, dia akan menjadi seorang sejarawan. Jadi sejarawan bergantung kepada catatan yang masih ada. Jadi kita sangat memerlukan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan untuk membolehkan kita menghasilkan sesuatu penulisan berkaitan dengan tema-tema yang kita nak jelaskan. Kita nak tulis tentang tokoh, ekonomi ke, tempat atau apa sahaja berkaitan dengan sejarah yang ingin kita jelaskan. Maka kita memerlukan sumber. Jadi penyelidikan yang dilakukan oleh sejarawan dan rentetan peristiwa masa lalu yang menjadi pertanyaan, itulah sejarah. Jadi kita dalam proses ini untuk menghasilkan sesuatu, untuk menerangkan, membuat satu orang kata sebagai ulasan daripada peristiwa yang telah berlaku dalam bentuk kefahaman kita berdasarkan sumber yang kita ada, untuk kita memperjelaskan dan digunakan untuk mereka yang ada pada masa ini. Itulah yang dikatakan sejarah. Jadi proses interaksi yang berterusan antara sejarawan dan fakta-fakta, dialog yang tidak terputus-putus antara masa kini dan masa lalu. Okay, itu yang dikatakan sebagai sejarah yang bermaksud tafsiran. Jadi kita membuat tafsiran. Cuba kalau pada lihat contoh dalam kartun ini, what is your opinion on the shortage of food in the rest of the world? Tengok, mereka tanya tu balik, what is your food? What is shortage? What is the rest of the world? What is opinion? Jadi semua perkara kita perlu perjelaskan
dalam tajuk kajian yang kita fikirkan, kita dah nyatakan dalam proposal itu, setiap perkataan dalam tajuk kita itu mesti dijelaskan supaya pembaca memahami apa yang cuba kita sampaikan. Dan ini memudahkan mereka memahami persoalan yang kita hendak huraikan. Dan kita akan menghasilkan satu esei yang baik. Dan penulisan kita itu berdasarkan sumber yang autentik. Sumber yang membantu kita memberi penjelasan yang lebih baik berkaitan dengan masa lepas untuk perhatian dan kajian seterusnya untuk mereka yang berada pada masa ini, pada abad ini misalnya. Dalam buku yang saya baca yang dipanggil, yang bertajuk Understanding History oleh Louis Gottschalk, beliau mengatakan bahawa hanya sebahagian daripada apa yang diperhatikan pada masa lalu yang diingat oleh mereka yang memerhatikannya. Jadi hanya sebahagian daripada apa yang dikenang direkodkan. Hanya sebahagian daripada apa yang dirakam yang tersisa yang masih kita boleh lihat. Hanya sebahagian daripada apa yang terselamat telah mendapat perhatian sejarawan. Jadi hanya sebahagian daripada apa yang menjadi perhatian mereka yang boleh dipercayai. Jadi hanya sebahagian daripada apa yang dipercayai dapat digenggam, maksudnya dicapai. Dan hanya sebahagian daripada apa yang dapat dicekam ataupun dicapai tadi dapat dijelaskan atau diceritakan oleh sejarawan. Itu yang dikatakan sebagai sejarah. Jadi kita dah sebagai seorang sejarawan, kita nak menghasilkan sesuatu perkara tentang sejarah yang telah berlaku ataupun peristiwa yang telah berlaku. Jadi kita mesti melihat keseluruhannya, berdasarkan sumber yang kita ada untuk kita memberi satu tafsiran yang baik menepati keadaan pada waktu itu. Ini berdasarkan kepada peristiwa yang telah berlaku. Mungkin kita tidak dapat menggambarkan 100% atau 100% kepada apa yang berlaku pada waktu itu. Jadi daripada apa yang kita fahami, kita telah memberi sesuatu persepsi baru kepada kefahaman pada masa sekarang. The entire past. Ini antara pada kunci. Jadi kita akan melihat sejarah itu secara mendalam daripada akar umbinya. Daripada permulaan sesuatu peristiwa itu berlaku sehinggalah kita menjelaskan apakah yang daripada pemerhatian kita, daripada rekod-rekod yang kita baca, daripada hasil-hasil penulisan yang telah dihasilkan oleh kajian sebelum ini. Itu akan memberikan kita satu keupayaan untuk membuat satu tafsiran yang baru berkaitan dengan sesuatu tajuk. Walaupun tajuk itu telah banyak kali dibicarakan, tokoh itu telah banyak kali orang tulis, tapi kita masih boleh menulis tentang tokoh tersebut berdasarkan apa yang kita teliti daripada sumber yang pertama, sumber yang bermula di mana bermulanya peristiwa itu, mana lahirnya tokoh tersebut, kepada apakah yang sumbangan yang telah dibuatkan dari segi pemerhatian kita, dari segi rekod-rekod yang kita baca, dari segi pemerhatian yang kita buat. Semua itu akan memberikan kita satu keupayaan untuk mentafsir tokoh itu dari sudut yang berbeza. Itu yang dikatakan sejarawan. Jadi sejauh mana pelajar mampu melihat aspek-aspek yang saya jelaskan ini, itu akan menghasilkan satu esei yang sangat baik. Bukan esei itu bukan tajuknya yang besar, tajuknya yang hebat, tetapi bagaimana kita mengulas daripada tajuk yang besar itu, tokoh yang hebat itu, kepada aspek yang orang tidak pernah tanya tentang tokoh itu. Mungkin dari segi perkara-perkara lain yang tidak pernah disentuh oleh sejarawan sebelum ini ataupun penulis-penulis sebelum ini. Jadi fikirkan, kita cuba melatih diri kita menggunakan keupayaan kita berdasarkan sumber yang kita ada untuk menghasilkan sesuatu esei yang baik. Kita teruskan belajar. Cuba fahamkan apa yang saya terangkan. Sangat penting ini. Jadi sebagai seorang penulis, sebagai seorang sejarawan, kita menulis berdasarkan sumber. Dan kita mempunyai apa yang dikatakan sebagai kaedah sejarah. Jadi bila kita menghasilkan sesuatu penulisan, kita menulis mengikut kaedah sejarah. Sejarawan harus mengesahkan sumber. Kalau mengikut kaedah sejarah, kita sepatutnya mengesahkan sumber yang kita gunakan. Sebab itu penting sumber ini. Untuk mengetahuinya, mencari tempat asal dan mengenal pasti fungsi yang dimasukkan. Itu yang dikatakan sebagai kaedah sejarah. Kita gunakan sumber melalui kaedah sejarah untuk mengesahkan sesuatu sumber itu sahih, keesahannya, credibility sumber itu yang perlu kita tahu.
Kedua, mencari tempat asal di mana-mana sumber itu berada. Mungkin dari arsip negara, dari perpustakaan negara, ataupun tempat-tempat yang autentik dari segi menyimpan ataupun menyimpan bahan atau khazanah, dokumen dan sebagainya. Kaedah sejarah adalah satu proses memeriksa dan menganalisis secara kritikal rekod dan sumber ataupun catatan masa lalu. Itu dikatakan kaedah sejarah. Jadi kita menggunakan sumber melalui kaedah sejarah. Jadi sebagai seorang sejarawan, kita perlu memproses sumber yang kita peroleh. Sebab tu perkara yang pertama, selepas kita membuat proposal, saya suruh pelajar mengumpul sebanyak mungkin bahan sumber berkaitan dengan tajuk kajian kita itu. Baru kita tapis sumber yang sesuai, sumber yang mana, sumber yang autentik, sumber yang tepat. Ini sumber pertama yang betul dan disokong oleh sumber kedua dan juga sumber yang ketiga. Jadi semua ini akan memberi satu penulisan esei yang baik, di mana setiap generasi sejarawan mengembangkan perspektifnya sendiri, dan bahawa pemahaman kita tentang masa lalu terus dibentuk oleh sejarawan dan dunia yang dihuni olehnya. Itu mengikut Howell, salah seorang sejarawan. Jadi dalam memahami sejarah ini, pertama kita mesti membuka beberapa persoalan dalam minda kita. Ini semasa kita menulis, kita dah ada bahan, kita dah ada tajuk, proposal, dan kita dah ada persoalan yang kita jelaskan. Kita mesti selalu memikirkan what I think. Apa yang kita fikirkan? What I can put into words. Apa yang kita boleh pindahkan, kita masukkan, kita jelaskan dalam penulisan kita. Apa yang kita nak sampaikan kepada orang ramai. What I say to other people. What people actually understand. Okay, ini 4 perkara penting. Ini bila kita menulis sesuatu esei, kita nak memperjelaskan persoalan kita. Mungkin persoalan pertama, persoalan kedua berkaitan dengan peranan ataupun sumbangan tokoh tersebut. Jadi apa yang kita nak sampaikan tentang peranannya? Kita nak jelaskan peranannya dari segi politik. Jadi apakah perkataan-perkataan yang sesuai untuk kita masukkan untuk menjelaskan kejayaan politik tokoh itu? Dan bila kita menjelaskan kejayaan politik tokoh itu berdasarkan bukti ataupun evidence yang kita ada, sumber pertama ataupun sumber kedua yang kita ada, dan kita kena fikirkan apa yang orang akan baca dan faham apa yang kita sampaikan. Itu perkara penting yang cuba kita jelaskan. Mungkin kita memberi satu persepsi baru tentang tokoh itu. Selama ini orang memberi tafsiran, memberi ulasan. Ini walaupun sudah ramai orang menulis tentang tokoh itu, tetapi persepsi mereka berbeza. Okay, berdasarkan sejauh mana mereka memahami, melihat sumber, memahami, membaca, meneliti rekod-rekod yang berkaitan dengan tokoh tersebut, ataupun berdasarkan temu bual dengan orang yang hampir dengan tokoh tersebut. Jadi semua perkara ini kita boleh memberi satu penjelasan, satu pentafsiran yang mungkin kita kena fikirkan satu juga. Bila kita memberi satu tafsiran, kita tidak perlu bias, tapi kita menjelaskan satu tafsiran itu berdasarkan kefahaman kita tentang rekod-rekod, tentang sumber yang kita ada tadi. Okay, untuk memberi satu persepsi baru. Yang itu kita katakan reconstruction. Okay, membina semula kefahaman generasi hari ini kepada peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Okay, itu yang dikatakan sumber dan kaedah sejarah dalam penulisan sesuatu esei sejarah. Okay, untuk menghasilkan satu esei yang baik, kita perlu memahami sebaik mungkin apakah sumber. Sejarawan itu bagaimanapun harus menggunakan banyak bahan yang tidak terdapat dalam buku. Itu mengikut Howell. Dalam buku yang bertajuk Reliable Source and Introduction to Historical Method. Di mana sumber itu adalah objek ataupun budaya material. Dari mana para sejarawan bergantung untuk membuat penggambaran atau menggambarkan tentang suatu peristiwa masa lalu. Di mana ini adalah bahan. Bila kita sebut sumber pertama ataupun sumber itu, di mana ia adalah bahan arkeologi, epigrafi ataupun numismatik, dia harus banyak bergantung
Mungkin tempat yang sepatutnya dia cari adalah di museum. Ini yang menyimpan hazanah-hazanah ini. Ini sama ada bahan arkeologi. Ini dalam bentuk artifak, tinggalan-tinggalan sejarah yang kita boleh dapat di museum. Dari situ kita boleh menulis tentang peristiwa atau menggambarkan tentang latar belakang pada waktu itu. Selain daripada itu, sekiranya terdapat catatan rasmi, sebagai sejarawan, pengkaji mungkin harus mencarinya. Di mana? Mungkin kita kena pergi ke hakim, ke mahkamah, badan-badan kehakiman, untuk berkaitan dengan kajian yang kita buat. Mungkin ke perpustakaan kerajaan ataupun perpustakaan milik individu. Ada orang yang menyimpan buku-buku lama ini. Itu juga kita boleh dapatkan sumber. Jadi tugas kita sebagai sejarawan, untuk kita menulis sesuatu tafsiran tentang masa lepas, kita perlu mengenal pasti bahan. Yang saya kata tadi, yang selepas kita mempunyai proposal, para pelajar harus mengumpul bahan. Ini yang dikatakan mengumpul bahan, yang berkaitan dengan kajian yang kita buat untuk menyelesaikan, menjawab persoalan kajian yang kita nyatakan dalam proposal. Jadi kita akan memberi satu dapatan kajian yang baik. Ini kita menjelaskan dapatan kajian kita itu berdasarkan kepada sumber yang kita kenal pasti, daripada mana sumber itu kita peroleh. Dan kita mengesahkan sumber itu adalah sumber yang sesuai. Jika ada kertas peribadi yang tidak tersedia dalam koleksi rasmi, dia mungkin perlu memburu ataupun mencari antara kertas ini yang milik individu tertentu. Saya kata mungkin tak disimpan, mungkin dia tak serahkan kepada museum dan sebagainya ataupun arsip negara, tapi individu itu dia ada simpan sebagai khazanah pribadi dia. Itu kita cuba boleh dapatkan. Mungkin ada pada orang sumber yang kita kaji. Misalnya di rumah-rumah perniagaan, bilik-bilik lama, harta benda yang berwarna-warni, catatan gereja lama dan sebagainya. Semua itu adalah tinggalan yang ketara pada masa lalu yang perlu kita kaji, dan kita boleh dapatkan menjadikannya sebagai sumber dalam kajian kita. Jadi dalam kita mengenal pasti sumber ataupun bahan yang kita gunakan, kita perlu menyediakan satu sempadan yang jelas antara orang-orang ataupun individu ataupun sumber yang mempunyai sumber atau mempunyai sumber tersebut, kawasan di mana kajian itu dilakukan, dan juga time frame ataupun masa, serta fungsi yang jelas. Contohnya dari segi aspek politik, tahun bila kita nak kaji, melingkupi negara mana, lingkungan diplomatik itu di mana. Betul juga ekonomi, kita nak kaji ekonomi mana, kampung kita ke, mukim kita ke, daerah kita ke, negeri ataupun negara ataupun antarabangsa. Betul juga dari segi lingkungan politik ataupun kejayaan orang-orang di kawasan itu pada masa mana dia berfungsi ataupun masih memberi khidmat dan bertugas pada waktu itu. Jadi kita mesti ada satu sempadan yang jelas dari segi sempadan berbentuk individu, iaitu orang sumber di mana dia berada pada waktu itu, ataupun orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dan juga kaum keluarga ataupun sahabat andai yang ataupun rakan-rakan yang berada pada waktu itu. Dan kita juga perlu menyediakan sempadan ini, dan kita perlu juga memahami kawasan kajian kita itu dengan baik. Kalau kita mengkaji tentang daerah Hulu Selangor misalnya, daerah Kuala Selangor, mungkin daerah-daerah lain di Malaysia, jadi kita kena pasti daerah itu sebaik mungkin. Kita mesti juga memahami konteks masa yang kita nak kaji. Kita kaji 10 tahun, 2000 hingga 2015. Jadi masa antara 2000 hingga 2015 itu apalah yang berlaku pada tempat itu? Apakah perubahan yang berlaku di tempat itu? Apakah kepentingan tempat itu kepada masa akan datang? Itu semua kita boleh kaji. Jadi kita perlu ada pensempadan yang jelas untuk kita kena pasti sumber itu yang kita dapat tadi sesuai dengan orang tokoh yang kita nak kaji, kawasan kajian kita, masa yang kita gunakan, mungkin 60-an ke 70-an ke, tahun abad kedua, tahun 2000 ke, dan fungsi yang jelas berkaitan dengan kajian yang kita nak buat itu. Jadi semua itu mesti ada satu pembatasan yang jelas dari segi individu, orang, kawasan, masa dan keputusan, semakin relevan sumbernya. Jadi sumber yang semakin tepat pembatasan yang kita buat tadi berkaitan dengan individu ataupun orang yang terlibat dengan sesuatu peristiwa, kawasan di mana berlakunya kejadian ataupun peristiwa tersebut, masa yang berlakunya satu peristiwa, dan keputusan ataupun kesan daripada
peristiwa yang itu berlaku, maka kita punya penulisan itu akan menjadi semakin relevan dan sumbernya semakin relevan, sumbernya itu semakin jelas. Maksudnya kita perlu membuat satu apa dikatakan penelitian terhadap sumber yang telah kita kumpul tadi, untuk kita kaji sumber-sumber yang kita peroleh tadi berdasarkan kepada individu ataupun orang sumber yang kita gunakan dari segi kawasan kajian kita. Dari segi masa kajian yang kita ambil, kita kena asingkan, kita kena pasti. Jadi bila kita dapat menepati, mungkin kita dapat majalah-majalah, buku-buku ataupun laporan dalam tahun 2000 hingga 2015, itu sudah menunjukkan bahawa kita punya kajian itu semakin relevan. Mungkin kita nak mengkaji contoh tokoh guru besar ataupun pengetua sejauh dia berkhidmat di dalam satu daerah saja, mungkin 3 sekolah dia berkhidmat dalam satu daerah yang sama, 3 sekolah. Jadi dalam masa 10 ataupun mungkin 15 tahun ke ataupun 20 tahun dia berkhidmat sebagai seorang pengetua. Jadi kita dah menyediakan satu sempadan pembatasan yang jelas tentang tokoh tersebut dari segi kawasan kajiannya, masanya dan juga penglibatan tokoh tersebut yang menjadikan sumber kita itu semakin relevan. Sumber kita semakin jelas. Jadi kita dah ada semua bahan-bahan, sumber-sumber laporan minit mesyuarat sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jadi kita dah kumpulkan semua. Jadi dia akan berkembang mengikut time frame tadi. Mengikut kawasan kajian, mengikut individu itu. Dia bergerak, dia berpindah dari satu sekolah ke satu sekolah. Sebagai seorang pengetua cemalang. Itu adalah sumbangannya. Jadi sumbernya itu semakin relevan. Sumber kita yang kita dapat itu semakin relevan sumbernya. Sebab kita telah membataskan kita punya sumber itu tepat dari segi penglibatan tokoh tersebut. Dari segi kawasan kajiannya, dari segi masa yang kita kaji. Itu yang dikatakan sebagai kepentingan sumber. Jadi kita perlu fahamkan sumber, kita perlu membataskan sumber yang kita ada, menggunakan kaedah sejarah untuk menghasilkan satu penulisan esei yang baik. Sumber sejarah adalah bahan yang digunakan untuk penulisan sejarah. Bila kita menulis, kita perlu ada sumber. Itu yang penting. Mereka dikelaskan kepada 2. Sumber ada 2 jenis. Sumber utama, sumber sekunder. Jenis sumber ini kita boleh klasifikasikan kepada 1, bertulis dan tidak bertulis. 2, diterbitkan atau tidak diterbitkan. 3, sumber teks, sumber lisan ataupun visual. Apakah sumber pertama? Berkaitan dengan testimoni saksi ataupun orang sumber, orang yang terlibat dengan sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Sumber utama mesti dihasilkan oleh contemporary peristiwa yang diceritakan. Itu menurut Los Gossard. Ini dalam Understanding History, dalam buku yang saya gunakan. Jadi bahan yang dihasilkan oleh seseorang ataupun sejarawan atau kumpulan yang terlibat secara langsung dalam acara atau topik yang dikaji. Mereka sama ada peserta ataupun saksi ataupun individu yang terlibat secara langsung dalam peristiwa ataupun kejadian. Sumber-sumber ini berkisar dari bahan-bahan orang sumber, buku harian, diary, surat menyurat, dokumen-dokumen rasmi, dokumen undang-undang dan juga dokumen rasmi yang lain, sama ada pihak kerajaan ataupun swasta, dan juga gambar-gambar yang memamparkan peristiwa yang berlaku pada masa itu, pada hari itu, pada hari kejadian. Itu semua akan memberi satu sumber sejarah yang autentik yang kita boleh gunakan. Sebab kita perlukan bahan untuk menulis sesuatu esei sejarah. Okey, contoh sumber pertama. Satu gambar yang dapat menggambarkan keadaan sosial mengenai realiti sejarah dalam kehidupan seharian. Okey, banyak gambar-gambar yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai sumber pertama kita. Okey, gambar-gambar ini memberikan satu gambaran tentang peristiwa yang berlaku, kejadian yang berlaku pada masa kejadian. Okay, itu yang penting. Jadi gambar merupakan satu sumber yang penting. Lakaran ataupun lukisan lama yang mungkin menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Mungkin kalau kita lihat setengah kartun, kartunis, lat misalnya, menggambarkan tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada satu masa itu dengan lakaran ataupun lukisan kartun yang menggambarkan kehidupan kampung pada waktu itu misalnya. Itu juga menjadikan sumber pertama. Peta lama yang mungkin menunjukkan bagaimana ruang dan geografi digunakan untuk menekankan laluan
perdagangan, pembinaan struktur dan sebagainya. Sebablah kalau yang kedua tadi lakaran tu lukisan-lukisan lama, kartun satu kategori lain. Lakaran ataupun lukisan lama ni mungkin kita boleh lihat kepada draft, contoh pembinaan empangan, lakaran tentang kegiatan ekonomi misalnya, dia punya sketch, itu adalah lakaran yang kita boleh gunakan sebagai sumber pertama. Peta lama yang mungkin menunjukkan bagaimana ruang dan geografi digunakan untuk menekankan laluan perdagangan, pembinaan infrastruktur, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Itu banyak dalam peta-peta lama juga boleh kita gunakan sebagai sumber pertama. Kartun yang mengekspresikan tentang suatu kejadian macam saya cakap tadi di awal. Ini kartun yang kartun Lat misalnya, tentang kampung, pengalamannya semasa kecil dan sebagainya. Dan juga propaganda politik. Banyak kalau di Eropah tu, di Amerika, di Eropah, mereka banyak membuat kartun-kartun dalam bentuk propaganda politik. Itu juga boleh dijadikan sebagai sumber pertama sebab ia menggambarkan peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Bukti material mengenai masa prasejarah seperti lukisan, gua, suku kata lama dan juga tulisan kuno. Ini mungkin dicatatkan di dalam artifak, dalam batu-batu bersurat dan sebagainya. Yang boleh pelajar gunakan sebagai sumber pertama. Sejarah lisan ataupun rakaman. Yang ketujuh, sumber pertama, contoh yang ketujuh adalah sejarah lisan ataupun rakaman dengan cara elektronik orang sumber atau peserta, mereka yang terlibat tentang sesuatu peristiwa, sama ada orang tu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, ahli keluarganya dan sebagainya. Rakaman tersebut kemudian ditranskrip dan digunakan untuk penyelidikan. Itu yang kita buat. Ini yang pelajar akan gunakan kaedah ini untuk menerangkan tentang sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan apa yang ingin kita jelaskan. Jadi dokumen utama yang diterbitkan atau tidak diterbitkan orang sumber dan juga orang ataupun sumber bertulis yang lain, itu adalah sumber pertama. Dokumen utama yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, mungkin dia tak sempat terbit, tapi ada dalam simpanan individu tertentu, orang sumber tertentu yang kita boleh gunakannya sebagai sumber pertama. Empat kategori utama sumber utama ini kita boleh kategorikan kepada empat. Satu, sumber bertulis. Dua, gambar. Ketiga, artifak. Dan yang keempat, temu bual. Ini hasil daripada temu bual. Ini antara perkara penting yang pelajar boleh gunakan untuk menghasilkan satu penulisan sejarah yang baik. Sumber bertulis dan sumber tidak bertulis. Apa dia? Kita jelaskan. Bahan yang diterbitkan. Sumber bertulis adalah bahan yang diterbitkan. Contoh buku, majalah, jurnal, perjalanan, transkrip ucapan. Jadi manuskrip sebagai sebarang catatan, tulisan tangan ataupun tulisan yang belum dicetak. Seperti bahan-bahan arsip, memori, buku harian ataupun diary dan sebagainya. Itu sumber bertulis. Sumber tidak bertulis pula adalah sejarah lisan, artifak, runtuhan, fosil, karya-karya seni, rekod-rekod video, perekodan audio dan sebagainya. Dalam masa sekarang ini kita banyak sumber-sumber ini. Ini yang boleh kita ambil dan boleh kita gunakan. Ini tidak perlu bersemuka, secara online saja kita boleh mendapatkan bahan-bahan ini. Sebagai mengukuhkan esei yang kita buat. Apakah sumber sekunder? Itu sumber kedua. Sumber sekunder menafsirkan dan menganalisis sumber primer. Sumber-sumber ini adalah satu atau lebih langkah yang dikeluarkan dari sumber yang pertama. Jadi maksudnya sumber yang telah diolah semula daripada sumber pertama. Itulah sumber kedua. Jadi sumber sekunder mungkin mempunyai gambar, petikan ataupun grafik sumber utama di dalamnya. Jadi contoh sumber sekunder seperti buku teks sejarah. Ini bahan bercetak seperti siri-siri jilid-jilid tertentu, ini jurnal, majalah dan sebagainya yang menafsirkan penyelidikan yang terdahulu. Jadi kita boleh kita gabungkan sumber pertama dan sumber kedua ini untuk menghasilkan satu penulisan esei yang baik dan membolehkan kita memberi satu pentafsiran baru. Kita merekonstruksi semula sejarah. Membina semula sejarah berdasarkan kepada catatan, rekod-rekod, gambaran yang diberikan oleh orang sumber tentang kejadian suatu masa lalu. Itu semua akan memberikan kita satu hasil yang baik.
Apa yang boleh saya simpulkan? Dari segi sumber, kaedah sejarah, jenis-jenis sumber, untuk menghasilkan satu esei yang baik, kita perlu menggabungkan kesemua perkara ini, kesesuaian dengan apa yang dikatakan sejarah itu sebagai penceritaan, pengkisahan. Jadi sejarawan tanpa kenyataannya tidak berakar dan sia-sia. Fakta tanpa sejarawan, mereka mati dan tidak bermakna. Itu menurut E.H. Carr, ini salah seorang orientalis barat. Sejarah tidak berulang, kita yang mengulangi sejarah. Jadi kita perlu belajar daripada sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang berlaku pada masa lalu. Kita memperbaiki apa yang telah berlaku supaya kita memberi sesuatu yang baik kepada sejarah akan datang. Jadi fikir-fikirlah, sejarah tidak berulang, tapi kita yang mengulangi sejarah. Tamat belajar, pelajar, teruskan, fahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sangat berguna, sangat membantu, saya harap sangat membantu pelajar untuk menghasilkan satu esei yang baik. Jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang.